Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam ini kita akan memulakan perbincangan kita. Sebelum itu, marilah sama-sama kita syukur kepada Allah dengan kalimah Alhamdulillah. Dan kita memperbanyakkan berselawat pada Nabi. Wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Dengan keberkatan ilmu yang akan kita baca, bila sama-sama juga kita berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala melepaskan dan menyelamatkan kita daripada wabak dan segala bala yang ada di atas dunia ini, insya-Allah. Malam ini kita akan berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, antara pelantikan khalifah, antara pelantikannya sebagai khalifah dan kewafatan baginda As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita telah mengetahui bahawa Nabi SAW wafat pada waktu duha pada hari Isnin 12 daripada bulan Rabiul Awal pada tahun ke-12, pada tahun yang ke-11 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha selepas beberapa saat, beberapa jam selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Segera para sahabat, sara'al muslimun, para sahabat bersegera berfikir untuk memilih dan berbai'ah seorang khalifah bagi menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala matahari pada hari Isnin yang kita sebut mula hampir tenggelam, para sahabat mula memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah mereka. Selepas itu barulah mereka menguruskan jenazah Nabi, bila mana mereka memandikannya, mengkafankannya, menyembahyangkannya dan mengembumikan jenazah mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang yang kita baca tulisannya ini, wa hadhil khutwatul muwaffaqah minas sahabat, inilah langkah yang hasil daripada taufik daripada Allah, daripada para sahabat, yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khutwatan azimatan raidah, suatu langkah yang sangat besar, yang sangat agung, yang sangat hebat. Qaddamu fiha, mereka mendahulukan di dalam langkah-langkah yang mereka hendak laksanakan ialah ikhtiar al-khalifah al-hakim. Mereka memilih khalifah yang memimpin dan mentadbir, mengurus kehidupan mereka. Ala dafni ahabbin nasi ila qulubihim, daripada mengembumikan jenazah orang ataupun jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling dikasihi oleh manusia, yang paling dikasihi oleh hati-hati manusia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahia tushiru ila nizamil hukmi fil Islam, ia menggambarkan, ia menunjukkan bahawa sistem pemerintahan di dalam Islam, wa ahamiyati wujudil hakim al-imam al-khalifah, kepentingannya wujudnya pemimpin yang menjadi imam sebagai khalifah, allazi yasusul muslimin, yang mengurus orang Islam, yang mentarbih, yang memimpin orang Islam, wa yahkumu bi amrillahi azza wa jal, dan mentarbih, menghukum berasaskan ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak sebut sedikit khususnya untuk anak-anak muda yang memerhati tentang perbincangan kita pada malam ini. Cuba kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita
pentingnya sistem pemerintahan di dalam Islam. Dalam arti kata lain, menolak dakwaan dan pemikiran sesiapa sahaja yang merasakan bahawa urusan pemerintahan politik ini tidak penting dalam kehidupan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita melihat sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW, pentingnya dalam memilih pemimpin. Dalam memilih pemimpin, jangan kita biarkan ikutlah sesiapa pun yang memimpin. Yang penting saya boleh berkebun, yang penting saya boleh main bola sepak, yang penting saya boleh berniaga, yang penting saya boleh buat kerja saya. Bukan itu sahaja yang penting, tetapi yang paling penting ialah siapa dia pemimpin yang kita nak pilih. Itu mesti menjadi perkara yang keutamaan dalam pemikiran ummah ini. Jika ummah ini mahu mencontohi Nabi-Nabi, mahu mencontohi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang ini, wala yajuz an yashghara, tidak sepatutnya perasaan untuk membiarkan pelantikan imamah, mansabul imamah wal khilafah min hadzal khalifah. Tidak harus kita rasakan bahawa pelantikan kepimpinan dan khalifah ini daripada seorang khalifah ni berlaku secara spontan, berlaku mengikut lumrah manusia. Dah tak ada pemimpin, mereka pilihlah siapa yang ada. Tidak. Walau di saat atau ayyam, walaupun beberapa jam ataupun beberapa hari. Wa yajibu an yuqaddama, wajib mendahulukan pemilihan dan membai'ah khalifah ini ala kulli amri, daripada semua urusan lain, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi yang mulia ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Maka kali ini kita akan berbincang ataupun kita akan membaca dan saya akan berkongsi apa yang ditulis oleh pengarang ini kepada tuan-tuan, bagaimana kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih pemimpin mereka. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis Saqifah Bani Sa'adah, bagaimana berlakunya pemilihan As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan bagaimana para sahabat mula berbai'ah dengan bai'ah yang pertama terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahawa Abdullah bin Abbas menunaikan haji. Pada akhir hajinya, pada akhir haji yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Abbas ini menceritakan bagaimana kisah sebelum kewafatan Sayyidina Umar pernah bercerita kepadanya bagaimana cerita pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Apa dia? Wa kana Ibnu Abbas, adalah Abdullah bin Abbas juga bersama dengan Abdurrahman bin Auf di Mina. Abdullah bin Abbas berada bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf di Mina dalam menunaikan haji bersama dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, haji yang terakhir Amirul Mukminin Sayyidina Umar. Pada musim haji, Abdullah bin Abbas ini dia berada di Mina. Wa kana yuqri'u Abdurrahman bin Auf Al-Quran. Abdullah bin Abbas ni dia akan membaca Al-Quran di hadapan Abdurrahman bin Auf. Wa yu'ariduhu bihi, dia membentangkan bacaan Al-Qurannya kepada Abdurrahman bin Auf. Wa yusammi'uhu lahu, dan memperdengarkan bacaannya, memperdengarkan bacaannya di depan sahabat Nabi yang nama Abdurrahman bin Auf. Ini dia tawaduknya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas terkenal dengan alimnya,
Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan alimnya. Tapi sahabat-sahabat Nabi ini, Abdullah bin Abbas dengan sifat tawaduknya sebagai seorang muda, dia sanggup membaca Al-Quran di depan Abdul Rahman bin Auf. Faraja'a Abdul Rahman bin Auf marratan ila rahlihi bimina. Satu kali Abdul Rahman bin Auf pergi di dalam perjalanannya ke Mina. Wa kana Ibnu Abbas yantaziruhu. Abdul Rahman pergi ke Mina. Di situ Abdullah bin Abbas sedang menunggunya. Liyusammi'a lahu al-Quran, untuk dia memperdengarkan kepada Abdul Rahman bin Auf Al-Quran. Terus Abdul Rahman bin Auf bila berjumpa baca Quran, setelah itu Abdul Rahman bin Auf pun berkata ke Abdullah bin Abbas, "Inna rajulan ata Umar bin Al-Khattab wa huwa bimina." Ada seorang lelaki datang bertemu dengan Sayyidina Umar di Mina. Wa huwa bimina, Sayyidina Umar sedang berada di Mina. Faqala lahu, Sayyidina Umar berkata kepada lelaki itu, "Ya Amiral Mu'minin, wahai Amiral Mu'minin, inna fulanan yaqul," ada seorang bercerita, "Lau mata Umar bin Al-Khattab labaya'tu fulanan khalifatan ba'dah." Abdul Rahman bin Auf bercerita kepada Abdullah bin Abbas tentang dialog yang berlaku antara seorang lelaki dengan Sayyidina Umar. Dialog seorang lelaki dengan Sayyidina Umar ini juga membicarakan bagaimana seorang lelaki datang berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ada orang lain berkata, kalau mati Sayyidina Umar, Amirul Mukminin hari ini," ini cerita pasal pemerintahan Sayyidina Umar, "nescaya aku akan memilih dan berbai'ah dengan seorang lelaki itu untuk menjadi khalifah." Dia kata pandangan dia, kalau mati Sayyidina Umar, saya akan latih orang ni jadi khalifah. Pandangan dia. Faghadaba Umaru, Sayyidina Umar sangat marah. Waqal, Sayyidina Umar kata, Sa'aqiful laylata khatiban fil muslimina bimina. Aku akan berdiri untuk menyampaikan khutbah kepada orang ramai pada malam ini di Mina. Wa uhadziruhum haula'an nas. Aku akan memberi ingatan kepada mereka semua. Alladzina yuriduna an yaghsabuhum amrahum. Yang mahu merampas urusan orang ramai daripada orang ramai ini. Mana-mana orang yang nak rampas pelantikan untuk khalifah ini daripada orang ramai. Dia nak sekat ruang orang lain nak memilih pemimpin, dia saja nak beri cadangan. Bita'yin, dengan menentukan man yasha'una khalifatan. Siapa yang mereka nak khalifah. Orang lain tak boleh beri pandangan. Kita nak ni seorang, kita nak. Sayyidina Umar kata, aku nak memberi amaran mana-mana orang yang nak memberi pandangan macam itu, duna masyuratin, dengan menolak mesyuarat, wa mubayatin minal muslimin, dan menolak bai'ah daripada orang ramai. Aku akan memberi amaran, jangan ada orang nak sekat hak orang ramai untuk memilih pemimpin. Itu kata Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu ta'ala. Malam ini aku akan menyampaikan khutbah untuk memberi ingatan ini, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Faqala lahu Abdul Rahman bin Auf. Ketika lelaki yang datang bercerita itu bercerita kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, dan Sayyidina Umar menyatakan hasratnya untuk berkhutbah, untuk memberi ingatan kepada orang ramai, Abdul Rahman bin Auf ada ketika itu. Abdul Rahman bin Auf kata, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, la taf'al zalik, jangan buat demikian. Wala takhtab bin nasi hadhihi al-laila bidzalika, jangan engkau sampaikan khutbah kepada orang ramai malam ini tentang hal demikian. Lianna mausimal haji, karena musim haji ini yajma'u ri'a'an nas wa ghura'ahum, menghimpunkan ri'a', orang-orang awam yang biasa,
wa ghawra'ahum, dan orang-orang bawahan yang kemungkinan tidak faham isu-isu yang besar macam ini. Wa indama taqumu anta khatiban, ketika kamu bangun untuk menyampaikan khutbah, fahum alladhina yakunu amamaka fi majlisik, mereka berada di hadapan engkau, di dalam majlis engkau. Wa akhsha, aku bimbang, an taqula anta kalaman fala ya'uhu wa la yafhamuhu wa la yada'uhu mawdi'ahu sahih. Aku bimbang engkau bercakap dengan suatu kata-kata, maka mereka tidak dapat memahaminya. Fala ya'uhu wa'a ya'u, ya'uhu, mereka tidak dapat menyedarinya. Wala yafhamu, mereka tidak memahaminya. Wala yada'uhu, mereka tidak mampu meletakkan kalam itu, ucapanmu itu di tempat yang betul. Walakin yafhamunahu khata'an, tapi mereka salah dalam memahaminya. Wa yunshirunahu bainan nas, mereka mula menyebarkan perkataan itu kepada manusia. Wa yunsibunahu laka, kemudian mereka menisbahkan ucapan itu kepada engkau, wahai Amirul Mukminin. Ya, kadang-kadang ada satu ucapan yang sesuai dengan orang-orang alim yang hanya memahami situasi tertentu. Maka perkataan itu tidak boleh diberitahu pada semua orang, kerana ada orang yang tidak faham. Inilah peringatan Abdul Rahman bin Auf kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, percakapan yang engkau nak sebut itu, amaran yang engkau nak nyatakan itu betul. Tetapi orang yang ada di hadapan engkau ini, orang ramai, orang awam, yang kita tidak tahu latar belakang dia, yang datang menunaikan haji, membuatkan mereka berada di hadapan engkau, mereka tidak menyedari perkataanmu itu, realiti dia, keadaan dia, sehingga mereka tidak memahaminya. Akhirnya mereka meletakkan ucapanmu tidak kena pada tepatnya. Kamu faham lain, akhirnya salah faham, akhirnya menyebarkan pada orang ramai, menisbahkan itulah percakapanmu, akhirnya menimbulkan fitnah. Itu kata Abdul Rahman bin Auf memberi nasihat kepada Amirul Mukminin. Walakin, kata Sayyidina Abdul Rahman, intazir, tunggu wahai Amirul Mukminin, hatta ta'tiyal Madinah, sehinggalah engkau sampai ke Madinah. Fa innaha darul hijrah, kerana Madinah adalah negara tempat hijrah Nabi, was sunnah, tempat sunnah Nabi SAW. Orang-orang yang cerdik, orang-orang yang bijak, orang-orang yang dekat dengan Nabi SAW. Wa tajtami'u fiha bi ulama'il muslimin, berhimpun di Madinah para ulama Islam, wa asyrafihim, orang-orang yang faham, yang besar, yang mulia di kalangan orang Islam. Wa taqulu lahum ma turid, kamu boleh bercakap kepada penduduk Madinah apa yang kamu nak cakap. Faya'unu maqalatak, mereka akan faham, mereka akan sedar tentang perkataanmu. Wa yada'unaha mawdi'aha, mereka akan meletakkan ucapanmu kena pada tempatnya. Wa yafhamuna kalamaka, yafhamuna kalamak, mereka akan faham perucapanmu. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang memang tidak faham. Ini pengajaran yang kita boleh ambil. Percakapan kita, kadang-kadang kita boleh bercakap dengan semua orang. Ada kadang-kadang percakapan yang kita tidak boleh cerita pada semua orang. Sebab itu ada orang dia nak tahu semua, yang kadang-kadang dia tak boleh nak faham percakapan yang orang nak terang kepada dia. Contoh ilmu tasawuf. Ada kadang ada ilmu yang disampaikan oleh para ulama tasawuf yang hebat-hebat, difahami oleh golongan-golongan tertentu sahaja yang benar-benar memahami percakapan mereka. Itu contoh. Faqala lahu Umar, maka Sayyidina Umar pun terus berkata kepada Abdul Rahman bin Auf, lain qadimtul Madinata salihan, jika aku berjaya sampai ke Madinah dalam keadaan sihat, la aqulanna dzalika linnas, nescaya aku akan sebut perkara ini kepada orang ramai, insya-Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Fi awwal maqamin aqumuhu, pada ketika yang pertama aku berdiri di Madinah, inilah yang akan aku sebut. Wa awwal li khutbatin, dan khutbah yang pertama yang akan aku sampaikan kepada penduduk Madinah. Qala Abdul Rahman bin Auf, Abdul Rahman bin Auf terus bercerita, falamma intaha mausimul haji, tak kala tamatnya musim haji, wa qadimna al-Madinah, kami pun pulang ke Madinah, wa ja'at awwalu jum'atin ba'da qudumiha,
tibalah Jumaat pertama selepas kepulangan kami di Madinah. Ajaltu adh-dhihaba ila al-masjid mubakiran. Aku cepat-cepat pergi ke masjid pada awal pagi. Falamma dakhaltu al-masjid an-nabawi, tak kala aku masuk ke masjid Nabi, wajadtu Sa'id ibn Zaid. Aku melihat dalam masjid Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Nabi di kalangan Ansar, telah duduk dalam masjid. Qad sabaqani ila al-masjid, dia telah mendahuluiku berada di dalam masjid. Wa huwa jalisun 'inda ruknil mimbaril aiman. Dia duduk di sisi rukun penjuru mimbar di sebelah kanan. Ini para sahabat Nabi, dia berlomba nak duduk dekat dengan mimbar Nabi kerana mereka tahu Nabi datang baca khutbah dan letak dalam masjid atas mimbar. Dia berebut, dia datang awal, kita ni datang kemudian. Zaman hari ini nak buat macam mana? Ujian. Fajalastu bijanibih, kata Abdul Rahman bin Auf, aku pun duduk di tepi Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Waqtarabtu minhu, aku mendekatinya, bihaitsu kana raqabati tahukku raqabatah, sehingga lututku belaga bertemu dengan lutut Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Duduk rapat. Wa bainama nahnu jalisani, ketika kami berdua duduk, dakhala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Umar bin al-Khattab pun masuk ke dalam masjid. Faqultu li Sa'id bin Zaid, aku pun berkata kepada Sa'id bin Zaid, la yaqulanna Umar al-an kalaman 'ala al-minbar fi khutbatil jum'ah ma qalahu min qabl wala qalahu ahadun ghairah. Kata Abdul Rahman, Sayyidina Umar akan berkata-kata dan berbicara sekarang satu perbicaraan, satu perkataan di atas mimbar di dalam khutbah Jumaatnya, apa yang dia tidak pernah sebut sebelum ini dan tidak ada seseorang pun selainnya berbicara apa yang beliau akan sebut ini. Fa'ankara Sa'id ibn Zaid kalami. Sa'id bin Zaid mengingkari ucapanku, menafikan perkataanku, seolah-olah waqal ma asaita an yaqula kalaman ma qalahu ahadun ghairuh. Jangan engkau sangka bahawa dia akan bercakap apa yang tidak pernah disebut oleh orang lain. Janganlah cakap macam itulah. Dah, dia akan bercakap sesuatu yang biasa dah orang dengar seumpamanya. Qultu lahu sawfa tasma', kamu akan dengar nanti. Qala Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf terus bercerita. Fajalasa Umar 'ala al-mimbar. Sayyidina Umar pun duduk di atas mimbar. Falamma intahal muazzin min al-adhan, tak kala Bilal muazzin melaungkan azannya selesai, waqafa Umar, Sayyidina Umar pun bangun. Fa athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Sayyidina Umar pun memuji Allah dengan selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala. Thumma qala, kemudian Sayyidina Umar pun berkata, ayyuhan nas, wahai orang ramai, inni sa'aqulu al-ana maqalatan, sesungguhnya aku akan berbicara sekarang satu perkara, satu perbicaraan. Qaddarallahu li an aqula laha, Allah Ta'ala telah mentakdirkan bagi aku mesti menyampaikannya. La adri, aku tidak tahu. La'allaha baina yaday ajali, bahawa bila ajalku. Faman wa'a al-maqalata, sesiapa yang faham perkataan ini, wa'aqalaha, dapat memikirkannya, wa fahamaha, dapat memahaminya, falyuhaddits biha haitsun tahat bihi rahilatuh. Dia boleh sampaikan, dia boleh ceritakan ucapan ini di mana sahaja sampai kenderaannya. Kemana dia pergi, dia boleh cerita ucapan. Tapi biar dia faham sungguh apa yang aku nak ucap ni. Biar dia faham sungguh, biar dia tahu sungguh maksud ucapan aku ini. Wal yanshuraha bainan nas, dia boleh sebarkan ucapan ini di kalangan orang ramai. Wa man lam ya'iha, siapa yang tidak sedar perkataanku ini, walam ya'qilha, siapa yang tidak mampu berfikir tentang perkataanku ini, walam yafhamha, dan tidak mampu memahaminya, fala yuhaddits biha,
jangan dia sampaikan ucapan ini. Wala uhillu lahu an yakdhiba alayya. Aku tidak halal bagi seseorang yang tidak memahami ini membohongi ucapan ini. An yakdhiba alayya. Dia bercakap sehingga timbulnya perbohongan ke atasku. Dia tak faham tapi dia bercerita. Dia sangka Sayyidina Umar kata begini, kata begini. Jangan cerita kepada sesuatu yang kamu tidak faham sehingga orang mula menganggap aku ni bohong. Okay. Inna Allah tabaraka ta'ala ba'atha Muhammadan. Kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Allah Ta'ala telah mengutuskan Nabi Muhammad dengan kebenaran. Wa unzila alaihi al-kitab. Telah diturunkan kepadanya Al-Quran. Wa kana mimma unzila alaihi. Di antara perkara yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatul rajam. Ayatul rajmi. Ayat rejam. Ayat hukuman rejam terhadap orang yang berzina. Faqara'naha, kita telah membaca ayat ini. Wa wa'ainaha, kita telah memahami ayat ini. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menjatuhkan hukuman rejam ke atas orang yang melakukan zina yang telah berkahwin. Wa rajamna ba'dahu, kita juga telah mengenakan hukuman yang sama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhsha in tala bin nasi zaman. Aku bimbang jika masa telah melalui manusia begitu panjang. An yaqula qailun, sehingga ada orang mula berkata, la najidu ayat ar-rajmi fi kitabillah. Aku bimbang akan tiba di suatu zaman ada orang mula berkata, tidak kita temui ayat yang menjatuhkan hukuman rejam terhadap penzina ada di dalam Al-Quranul Karim. Fayadillu bitarki faridatin, maka mereka menjadi sesat sebab meninggalkan kefarduan ini. Wa qad anzalaha Allah, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat yang berkait dengan rejam ini. Ayat yang berkait dengan rejam ini telah diturunkan oleh Allah. Farrajmu fi kitabillah haqqun ala man zana. Hukuman rejam ini telah disebut dalam kitab Allah menjadi hukuman ke atas orang yang berzina. Idza uhsina, apabila dia telah berkahwin. Minar rijali wan nisa, di kalangan lelaki dan perempuan. Idza qamat bayyinatan, apabila adanya keterangan-keterangan. Awil habal, ataupun dia memang mengandung selepas itu tanpa lelaki, tanpa suami. Awil i'tiraf, ataupun dia berikrar memperakui kesalahannya sendiri. Ala, ingat, kata Sayyidina Umar, wa inna kunna naqra, sesungguhnya kita semua telah membaca, la taghrabu an abaikum, jangan kamu benci datuk nenek kamu, fa inna kufran bikum, sesungguhnya satu sifat yang kufur terhadap kamu, an taghrabu an abaikum, bahawa kamu membenci datuk nenek kamu. Jangan kita benci datuk nenek kita walaupun datuk nenek kita salah buat kesilapan. Ala wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ingat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, la tutriuni, jangan kamu melampau dalam memuji-muja dangku. Kata Nabi, la tutrinu, la tutruni, jangan kamu melampau-lampau memujiku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam, sebagaimana golongan Kristian memuja Nabi Isa bin Maryam sehingga melampau. Wa innama ana Abdullah, kata Nabi, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Faqulu, maka hendaklah kamu ingat perkataan ini. Abdullah, Nabi itu adalah hamba Allah, wa rasuluh, dan rasulnya. Wa qad balagani, ini nasihat penting yang nak disebut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wa qad balagani anna qailan minkum yaqul, telah sampai kepadaku seorang di kalangan kamu pernah berkata, lau mata Umar, kalau Umar itu mati, bay'atu fulanan, aku akan memberikan bai'ah ta'at setiaku kepada si fulan itu. Dia khusus pada seorang. Fala yaghtarranna imru'un, fala yaghtarranna imra'un,
jangan orang itu menipu kamu. Ayyaku dalam perkataannya, inna bai'ata Abi Bakrin, sesungguhnya bai'ah Abi Bakar itu kanat faltatan wa faj'atan, adalah bai'ah Abu Bakar itu suatu amalan yang tidak ada sebelum ini, wa faj'atan, dia berlaku secara tiba-tiba. Jangan ada dengan ucapan lelaki itu sehingga timbul perasaan, tertipu dalam pemikiran kita, mula menganggap Sayyidina Abu Bakar dilantik bukan dengan bai'ah orang ramai, tapi kerana amalan yang tidak pernah diajar oleh Nabi, suatu amalan yang tiba-tiba. Jangan begitu. Tidak. Ia merupakan amalan yang besar. Ala wa innaha kanat kadzalik. Ingat, sesungguhnya bai'ah Abu Bakar berlaku demikian itu, illa tiada lain annallaha azza wa jal waqa syarrah. Ingat, tiada lain melainkan Allah Ta'ala telah memelihara kejahatan yang hendak berlaku di zaman itu. Walaysa fikumul yaum, hari itu tidak berlaku pada kamu. Man tuqta' ilaihil a'naq, tekak-tekak siapa yang nak memotongnya. Kerana zaman tu zaman orang murtad. Siapa dia pemimpin yang layak untuk memimpin ummah, untuk memimpin negara berhadapan dengan situasi yang gawat, yang getir, khususnya di zaman murtad ketika itu. Bukan latih Sayyidina Abu Bakar ni tengok, ambil pegang dia, latih dia. Kenapa? Tak. Bukan, kata Sayyidina Umar, tiada berlaku bai'ah terhadap Abu Bakar, melainkan Allah Ta'ala nak menyelamatkan keburukan di zaman itu. Keburukan yang ada di zaman itu. Apa dia ke zaman itu? Man tuqta' ilaihil a'naq. Siapa potong, tekak akan dipotong kepada. Wa tuwajjah ilaihil anzar. Semua pandangan nak dihadapkan kepada dia. Siapa yang boleh menerima semua pandangan? Dan pandangan yang akan diterima pakai, pandangan siapa? Mislu Abu Bakar. Seperti Abu Bakar. Tak ada orang yang boleh berhadapan dengan situasi di masa itu selain daripada Abu Bakar. Abu Bakar ini memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan situasi ketika itu. Dan Abu Bakar memiliki keupayaan untuk menyatukan suara-suara di kalangan sahabat Nabi ketika itu. Allahu Akbar. Sayyidina Umar memuji Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walaupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah meninggal begitu lama, sepanjang pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab, di penghujung usianya tetap dia menggambarkan kehebatan Sayyidina Umar. وَقَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Adalah di antara cerita kita ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, annahu takhallafa Aliyyun wa Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Habis selesai khutbah Sayyidina Umar, kita mula bercerita. Ada juga cerita-cerita yang sampai kepada kita bahawa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Ali bin Az-Zubair wa qad kana min khabarina, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu terus bercerita. Sayyidina Umar kata, waqad kana min khabarina, telah berlaku di antara berita kepada kita ketika Nabi wafat, Ali, Az-Zubair dan orang yang bersama dengan mereka berdua takhallafa, tidak ada fi baiti Fatimah binti Rasulillah. Mereka berada di rumah Fatimah binti Abi Bakar. Mereka tidak berada ketika bai'ah itu.
Wa takhallafa 'anna al-ansar bi ajma'ihim fi Saqifah Bani Sa'idah. Golongan Ansar juga tidak ada keseluruhannya di Saqifah Bani Sa'idah. Wajtama'al muhajirun ila Abi Bakr. Golongan Ansar ni mereka berhimpun di Saqifah Bani Sa'idah. Golongan Ansar mereka berhimpun di rumah Saqifah Bani Sa'idah bila Nabi mati. Mereka berhimpun di situ. Keluarga Nabi iaitu Ali, Az-Zubair dan orang yang bersama dengan mereka berdua berkumpul di rumah Fatimah, anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajtama'al muhajirun, orang muhajirin ini pula berhimpun ila Abi Bakr, bersama dengan Abu Bakar. Jadi tiga tempat himpunan seolah-olah. Ahlul Bait di rumah Fatimah. Golongan Ansar bersama mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Nabi, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, golongan muhajirin mereka berhimpun. Faqultu lahu, ketika kami berhimpun di rumah Abu Bakar itulah, kata Sayyidina Umar, aku berkata kepada Abu Bakar, intaliq bina ila ikhwanina minal ansar. Mari kita bertolak menemui sahabat-sahabat kita di kalangan Ansar, kata Abu Bakar. Wahai Umar, mari kita bertolak menemui sahabat-sahabat kita di kalangan Ansar. Ini selepas Nabi wafat. Fantalaqna ilaihim fi Saqifah Bani Sa'idah. Maka kami pun bertolak menuju untuk bertemu dengan golongan Ansar di Saqifah Bani Sa'idah. Falaqiyana rajulani salihani. Dalam perjalanan kami, kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, dalam perjalanan kami nak pergi bertemu dengan Ansar, ada dua orang lelaki salih bertemu dengan kami, bertembung dengan kami di pertengahan jalan. Wahuma, dua lelaki itu, Uwaim bin Sa'idah. Uwaim bin Sa'idah, seorang sahabat Nabi juga di kalangan Ansar yang pernah dipersaudarakan. Dalam satu riwayat, Uwaim bin Sa'idah ini seorang sahabat Nabi yang pernah dipersaudarakan oleh Nabi dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Nabi pernah memuji Uwaim bin Sa'idah ini dengan ni'mal abdu min ibadillah, sebaik-baik hamba di kalangan hamba Allah. Warrajulu min ahli jannah, dan lelaki di kalangan ahli syurga, kata Rasulullah. Uwaim bin Sa'idah. Ini perakuan daripada Nabi SAW terhadap Uwaim bin Sa'idah, lelaki yang dijumpai oleh Nabi dan dijumpai oleh Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Wa Ma'nu bin Adi. Lelaki yang kedua nama dia Ma'nu bin Adi. Ma'nu bin Adi ini dua orang sahabat Nabi Ansar. Faqala lana, kedua-dua lelaki ini berkata kepada kami, kata Sayyidina Umar, Aina turidun? Kamu semua ini, wahai golongan muhajirin, nak pergi ke mana? Wahai golongan muhajirin, ramai-ramai ni nak pergi ke mana? Faqultu, kata Sayyidina Umar, nuridu ikhwanana haula minal ansar. Kami mahu menemui saudara-saudara kita di kalangan Ansar. Faqala lana, maka kedua itu berberitahu kepada, la alaikum alla taqrabuhum waqdaw amrakum. Jangan, kamu tidak perlu mendekati mereka, tunaikan urusan kamu. Faqultu wallahi lana'tiyannahum, demi Allah, kata Sayyidina Umar, kami akan pastikan kami menemui mereka. Faji'nahum, kami pun pergi bertemu dengan mereka di Saqifah Bani Sa'idah. Ini khutbah Sayyidina Umar yang begitu panjang, menceritakan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana turutan kisah bai'ah Abu Bakar As-Siddiq. Fa idza hum mujtami'una fiha, tiba-tiba mereka sudah berhimpun di dalam rumah itu, di dalam Saqifah dewan itu. Wa bainahum rajulun muzammilun yataghatta bi thiyabih. Di antara mereka, di hadapan ada seorang lelaki yang sedang berselimut, bergelubung dengan bajunya, dengan pakaiannya. Faqultu lahu, Sayyidina Umar tengok orang lelaki tua yang sedang berselimut itu. Sayyidina Umar kata, man hadha? Siapa itu? Faqalu, mereka terus berkata, Sa'd bin Ubadah. Sa'd bin Ubadah macam tu, dia berselimut tu.
Malah, apa hal dia macam tu? Qala huwa waji'un marid. Dia dalam keadaan demam yang sakit yang amat dahsyat. Fajalasna ma'hum. Kami pun duduklah bersama dengan para sahabat Nabi di kalangan Ansar. Walamma jalasna, tak kala kami duduk, qama khatibuhum. Juru cakap di kalangan Ansar terus bangun. Fa'athna 'ala Allah azza wa jal. Juru cakap Ansar ini memuji Allah Ta'ala. Bima huwa ahluh, dengan selayaknya bagi Allah. Summa qal. Kemudian juru cakap ini terus berkata, amma ba'. Fanahnu ansarullahi azza wa jal. Wa qutaibatul Islam. Kami adalah penolong-penolong agama Allah. Wa qutaibatul Islam. Kami adalah angkatan tentera yang mempertahankan Islam. Wa antum ya ma'syaral muhajirin rahtun wa jama'atun minna. Kamu semua wahai golongan muhajirin adalah satu kelompok dan satu golongan di kalangan kami. Wa qad ja'at jama'atun minkum ma'syaral muhajirin. Kumpulan kamu telah datang kepada kami wahai muhajirin. Yuriduna an yaqtadiluna min aslina wa ya'khudhu haqqana wa yukhrijuna min hadzal amr. Ada satu golongan di kalangan muhajirin hari ini datang. Adakah mereka mahu untuk mengambil hak asal usul kami ini, mengambil hak kami ini, dan mengeluarkan kami, yakni meminggirkan kami daripada urusan kepimpinan dan pelantikan pemimpin hari ini? Oh, juru cakap ni agak tegas, agak besarlah ucapan daripada golongan Ansar ini. Falamma sakata, tak kala dia diam, kata Sayyidina Umar. Falamma sakata, juru cakap Ansar ini diam. Aradtu an atakallam, aku nak berkata-kata. Wa qad zawwartu wa hayyatu wa atattu fi nafsi maqalatan a'jabatni. Aku telah menyediakan, aku telah membekalkan, aku telah menyiapkan dalam diriku satu ucapan yang cukup mengkagumkan bagiku. Aruddu biha ala kalami khatibihin. Aku nak menjawab dengan ucapan itu bagaimana percakapan juru cakap mereka. Wa aquluha baina yadi Abi Bakr. Aku nak sebut ucapan ni di depan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Aku rasa ni, aku dah sediakan dalam hati aku ni, dalam pemikiran aku, satu ucapan yang aku nak sebut kepada golongan Ansar ni. Aku nak sebut ucapan. Wa qad kuntu udari minhu ba'dal hiddah. Sesungguhnya aku ni mula rasa udari minhu ba'dal hiddah, tapi aku rasa nak mendahulukan dan nak mengutamakan Abu Bakar dalam setengah keadaan. Tapi waktu yang sama aku fikir, Sayyidina Abu Bakar ada, kena dia cakap, dia molek, dia bagus, dia utamakan. Wa kana huwa ahlama wa awqara minni. Dia orang yang memiliki sifat belah kasihannya dan memiliki sifat keterampilannya yang lebih hebat daripadaku. Faqala li Abu Bakar. Tiba-tiba Abu Bakar berkata kepadaku, ala rislik. Seolah-olah Abu Bakar ni nampak Sayyidina Umar nak bercakap ni. Sayyidina Umar mula nak jawab ni. Sayyidina Umar mula, minta maaf kalau slow suara ni. Sayyidina Umar Al-Khattab mula nak bercakap. Sayyidina Abu Bakar nampak retak Sayyidina Abu Bakar, seolah-olah Abu Bakar melihat Sayyidina Umar nak berkata sesuatu. Terus Sayyidina Abu Bakar berkata ke Sayyidina Umar, ala rislik, jangan gopoh wahai Sayyidina Umar. Li'annahu kana huwa yuridu an yatakallam. Kerana dia mahu bercakap. Jangan gopoh. Dia nak bercakap, apa yang dia nak cakap. Fakarihtu an ughdibahu. Aku bimbang, aku nak memarahinya. Wa kana a'lamu minni wa awqar. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab,
ketika Saidina Abu Bakar kata jangan gopoh, seolah-olah Saidina Abu Bakar ni akan bercakap, aku ketika itu fakarih tu aku mula rasa benci. Tapi fakarih tu aku benci nak memarahinya. Aku tidak mampu nak memarahi Saidina Abu Bakar ni. Wa kana alamu minni, kerana dia orang lebih alim daripadaku. Wa awqar, dia orang yang paling terampilan di kalangan sahabat Nabi daripada aku. Wa takallama, Saidina Abu Bakar pun bercakap, wa wallahi, dan demi Allah, ma taraka min kalimatin a'jabatni fi i'dadi wa tazwiri. Demi Allah, Saidina Abu Bakar tidak meninggal satu perkataan pun yang paling mengajaibkan buatku daripada ucapan yang aku nak sediakan dan aku nak nyatakan, illa qalaha fi badihati, malaikat apa yang dia sebut itu hebatnya, afdal, lebih hebat daripada apa yang akan aku sebut, kata Saidina Abu Bakar. Saidina Umar kata, bila Saidina Abu Bakar dia bercakap, demi Allah aku tengok apa yang menjadi ucapan dia lebih hebat daripada apa yang aku fikir aku nak sampaikan. Wa kana mimma qala, Saidina Umar terus bercerita tentang apa yang disebut oleh Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa dia? Amma ba', kata Saidina Abu Bakar, fama zakartum min khairin fa antum ahluh, ولكن العرب لم تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش لأنهم أوسط العرب نسبا ودارا وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة ابن الجراح. Kata Saidina Umar. Saidina Umar pun bercerita, Saidina Abu Bakar terus menyebut, apa yang kamu sebut, wahai golongan Ansar, daripada segala kebaikan, maka kamu memang layak memiliki kebaikan itu. Dan tetapi bangsa Arab, mereka tidak mengenali tentang urusan pemerintahan ini, melainkan untuk golongan yang ada di kalangan bangsa Quraisy. Kerana bangsa Quraisy ini adalah bangsa Arab yang berada di tengah-tengah semenanjung pada sudut keturunannya dan negaranya. Bila kita tengok di sini, saya buat note sikit. Kenapa dalam negara kita, kita kata Melayu Islam mesti memimpin negara ini? Ini dia. Ini salah satu hujah daripada Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kata, memang kamu ada kebaikan wahai Ansar, tetapi orang Arab di semenanjung Arab ini, mereka tidak kenal tentang urusan memegang kepimpinan dan pemerintahan, melainkan mereka tengok mesti bangsa Quraisy, kerana bangsa Quraisy ini memimpin Mekah. Li'annahum awsatul Arab, mereka berada di tengah-tengah bangsa Arab pada sudut keturunannya, pada sudut tanah air mereka. Maka kata Abu Bakar, aku sangat setuju untuk kamu, salah seorang di antara dua orang ini menjadi pemimpin kamu. Dua orang ini, salah seorang dia layak. Aku setuju. Kamu pilihlah salah seorang di antara. Wa akhadha biyadiyya, kata Abu Bakar, kata Saidina Umar, Abu Bakar terus memegang tanganku. Dan pegang tangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni dua orang ni. Pilihlah salah seorang di antara mereka, iaitu Saidina Umar dan Abu Ubaidah Al-Jarrah, kata Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq hebat. Falam akrah, kata Saidina Umar meneruskan khutbahnya, falam akrah mimma qalahu Abu Bakr ghair hadhihi al-kalimah. Tidak ada sesuatu yang aku paling benci daripada apa yang disebut oleh Abu Bakar, melainkan ucapan inilah, kata Saidina Umar. Saidina Umar kata, tidak aku pernah benci Saidina Abu Bakar percakapannya, melainkan apabila dia memegang tanganku, menyatakan pilihlah salah seorang di antara dua lelaki ini menjadi khalifah. Wa wallahi, demi Allah, lain uqaddam, jika aku diletakkan ke hadapan
wa tutraba unuqi, dipancung leherku, la yuqarribuni dhalik, demikian itu tidak membawaku ke arah dosa, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, min an atamarra ala qaumin fihim Abu Bakar, daripada aku dilantik memimpin terhadap satu kumpulan, satu masyarakat, di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak, aku tidak sanggup untuk menjadi pemimpin di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, walaupun bila aku menolak aku dipancung leher. Rela kena pancung. Malamma qala Abu Bakar dhalik, tak kala Abu Bakar selesai berucap menyatakan pandangan, pilihlah salah seorang di antara dua orang ni, kata Abu Bakar. Sayyidina Umar terus bercerita. Abu Bakar selesai berucap, qala al-Habbab bin Munzir, Habbab bin Munzir, seorang sahabat Nabi di kalangan Ansar, terus menyampaikan ucapannya yang sangat tegas, sangat tajam. Ana jaziluhal muhakkak wa uzaiquhal murajjab, ka'annahu yaqul ana dahiyatuha wa yajibu an yu'khadha bi ra'yi wa yurja'a ila qawli minna amirun wa minkum amirun ya ma'syar Quraisy. Habab bin Munzir memberikan suatu ucapan yang sangat tegas. Apa dia kata dia? Ana, saya, juzailuha, satu akar tunjang, umbi, pohon. Satu pokok, bila dipotong ataupun terputus di atas, bawah tu dia panggil benda. Tunggu pohon. Al-muhakkak, yang digosok-gosok, yang digayah, yang digosok oleh unta yang nak merawati penyakitnya. Kalau orang Terengganu panggil gaha. Gaha ni bahasa moden juga tak? Muhakkak, ada satu tunggul pokok yang keras, yang biasanya menjadi tempat unta gaha, untuk merawat penyakitnya. Gaha tubuh dia, kosok tubuh dia. Juzailuhal muhakkak, aku ni perbandingannya seperti batang pohon ataupun tunggul pokok yang boleh merawat penyakit unta yang menggosok-gosok tubuhnya. Wa huzaiquhal murajjab, aku juga bandingannya seperti pohon kurma al-murajjab, yang dianggap hebat, yang dianggap mulia, yang dianggap besar manfaatnya. Murajjab ni, huzaik ni, pohon kurma yang seolah-olah macam nak terbalik, diletakkan batu untuk menghalang daripada pohon tu terbalik. Orang jaga pohon tu kerana pokok ni besar nilainya, harganya ataupun manfaatnya. Apa dia? Ini satu perumpamaan yang dibuat oleh Habab bin Munzir. Habab bin Munzir kata, aku ni seorang anak muda yang tidak pernah dipinggirkan. Pandanganku, perkataanku menjadi ubat untuk menyelesaikan masalah dan apa sahaja urusan di kalangan penduduk-penduduk Ansar. Perbandingan aku ni seperti tunggul batang kayu yang menjadi tempat tuju unta-unta untuk kahar batang di kulit dia ataupun batang tubuh dia. Aku ni juga bandingannya bagaimana satu pohon kurma yang orang letak batu untuk menghalang terbaliknya aku. Orang ambil cakna aku ni. Percakapan aku ni orang ambil tahu. Orang dengar. Apa percakapan dia? Seolah-olah Sayyidina Habab bin Munzir nak menyatakan kehebatannya. Dan wajib diambil pandangannya. Wa ana dahiyatuha wa yajibu an yu'khadha bi ra'yi. Seolah-olah dia nak beritahu bahawa ambillah pandanganku ni. Wa yurja'a ila qawli. Kena balik semula ikut pandanganku ni.
Minna amirun, kata Habab, di kalangan kami ada orang yang layak menjadi pemimpin. Wa minkum amir, pilihlah salah seorang di kalangan kamu menjadi pemimpin. 2 orang. Ansar seorang, Muhajirin seorang. 2 orang. Ya ma'syar Quraisy. Biarlah. Tak mau berbalah. 2 orang pemimpin. Ansar ada seorang, Muhajirin ada seorang. 2 orang jadi Perdana Menteri. 2 orang jadi khalifah. Kata Habab bin Munzir. Seolah-olah macam tu lah. Falamma qala al-Habab bin Munzir dhalik, kata Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tak kala Habab bin Munzir selesai berucap, kathural laghatu, mulalah bunyi suara-suara yang banyak. Wartafa'atil aswat, bunyilah bising kata-kata orang ramai. Banyaklah mula. Orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni, orang ni kata macam ni. Mulalah. Hatta khasyaitul ikhtilaf. Sehingga kata Sayyidina Umar, aku bimbang berlakunya perselisihan masa tu. Sebab mulalah berlaku. Yang ni kata macam ni, macam ni. Berbalah. Macam ke berlakulah percakapan yang banyak di kalangan sahabat. Faqultu li Abi Bakr. Aku pun mula berkata kepada Abu Bakar, ubsut yadaka ya Abi Bakr. Ulur tanganmu, hai Abu Bakar. Fabasata Abu Bakr yadahu. Abu Bakar pun hulur tangannya. Fabaya'ahu Umar. Sayyidina Umar terus memegang, mencapai tangan Sayyidina Umar Al-Khattab berbai'ah. Summa baya'ahul muhajirin. Ketika Sayyidina Abu Bakar menghulur tangannya, Sayyidina Abu Bakar membai'ahnya, menyatakan engkaulah khalifah. Golongan muhajirin terus datang memberikan bai'ah kepada Abu Bakar. Summa baya'ahul ansar. Langsung semua orang-orang Ansar juga datang berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selesai khutbah Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa adhafa Umar yakul fi khutbatih. Penulis ini menyatakan, Sayyidina Umar menambah, menyandarkan di dalam khutbahnya. Wallahi, kata Sayyidina Umar, wallahi ma wajadna fima hadarna amran huwa aqwa min mubaya'ati Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala. Demi Allah, kami tidak pernah merasai dalam sesuatu perkara yang kami datangkan sesuatu urusan yang lebih kuat daripada bai'ah kami kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada perkara yang kami rasa, perkara yang menjadi sepakat kami yang hebat, yang kami pernah lakukan, melainkan bai'ah terhadap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Laqad khashayna in faraqna al-ansar. Kami ketika itu memang bimbang Sayyidina Ansar, golongan Ansar akan berpecah daripada kami. Walam takun bai'ah, maka tidak ada bai'ah lagi untuk Abu Bakar. Dan aku bimbang berlaku selepas itu bai'ah yang lain. Wa yubay'u li ahadihim, mereka berbai'ah dengan salah seorang di kalangan mereka. Wa imma an nutabi'ahum, sama ada ketika itu kami mengikuti mereka. Wa nubay'a man bay'ahu, kami akan berbai'ah dengan orang yang mereka bai'ah. Wa na'malu ma la nadah, ketika itu kami akan lakukan perkara yang kami tidak bersetuju. Wa ma laysa fihi maslahatul lil muslimin. Jika kami berbai'ah ikut golongan Ansar ketika itu, kami melakukan sesuatu yang tidak ada maslahat besar bagi orang Islam. Wa imma, ataupun kami menyanggahi golongan Ansar. Wa nu'aridahum, kami menentang mereka. Fayakunal fasad, maka ketika itu akan berlaku kerosakan, perbalahan di kalangan dua kelompok ini. Faman baya'a amiran an ghairi masyuratil muslimin. Pesan Sayyidina Umar Al-Khattab, sesiapa yang memberikan bai'ah kepada seorang pemimpin tanpa mesyuarat di kalangan orang ramai, fala bai'ata lahu, maka tiada bai'ah baginya. Wala bai'ata lilladhi bai'ahu, tidak ada juga bai'ah setia bagi orang yang berbai'ah dengan lelaki yang dilantik itu. Kesimpulannya, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu nak memberitahu kepada kita semua sepanjang zaman bahawa pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah melalui bai'ah
restu dan taat setia daripada semua sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di kalangan Muhajirin ataupun Ansar, ataupun di kalangan Ahlul Bait, keluarga Nabi. Kerana nanti kita akan berbicara bagaimana sikap beberapa di kalangan Ahlul Bait yang akhirnya mereka juga berbaiat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Saya rasa cukuplah sekadar itu pada malam ini. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.